Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa khabar murid-murid? Selamat kembali ke minggu persekolahan setelah 5 hari bercuti. Hari ini cikgu akan sambung. Fokus kepada penyediaan dan pembuatan makanan. Hari ini cikgu akan mengajar pengenalan tentang tajuk 1, iaitu kaedah memasak. Sebelum itu, kenapa kita perlu mempelajari topik ini? Tujuan kita belajar topik ini ialah untuk mengenal pasti kaedah memasak berdasarkan resepi standard, memilih peralatan dan perkakasan mengikut kaedah memasak, memilih bahan masakan mengikut kaedah memasak dan menyediakan hidangan menggunakan pelbagai kaedah memasak. Dalam topik ni kita akan pelajari setiap yang cikgu sebutkan tadi. Namun pada hari ini cikgu akan fokuskan kepada pengenalan terlebih dahulu. Kita tengok apa dia maksud definisi memasak. Proses menyediakan makanan menggunakan haba supaya lebih berperisa dan selamat untuk dimakan. Dalam tajuk ni cikgu nak fokuskan kepada tujuan memasak. Tujuan memasak yang pertama ialah untuk keselamatan. Apa yang dimaksudkan dengan keselamatan? Haba panas semasa memasak. Apa tujuannya? Supaya membunuh mikroorganisma dalam makanan. Sebagaimana yang kita tahu, setiap bahan makanan yang mentah mempunyai mikroorganisma. Jadi, kita perlu memasak. Bagaimana kita membunuh? Dengan cara haba. Daripada mana kita nak dapat haba tu? Kalau kita biasa masak, kita tahu kalau kita masak, kita mesti menggunakan haba. Haba daripada mana? Dari dapur. Tidak semestinya dapur. Selain dapur, kita boleh juga menggunakan oven, microwave. Itu semua menggunakan haba. Yang itu kita akan pelajari kemudian. Seterusnya kedua, apa jadi keselamatan yang perlu? Iaitu ia akan mengelakkan makanan menjadi rosak. Biasanya kalau bahan mentah ni kita tak boleh tunggu terlalu lama. Contoh ikan, kalau kita biarkan dia lama terdedah, ia akan menjadi busuk. Jadi bagaimana kita perlu menguruskannya? Dengan kita memasak makanan tersebut. Seterusnya, toksin asli dalam kacang panggang dapat dimusnahkan. Itu yang pertama daripada segi keselamatan. Yang kedua, kenapa kita perlu memasak makanan? Tujuannya ialah untuk memudahkan pencernaan. Apa dia pencernaan? Proses di mana makanan yang kita makan bertukar menjadi bahan-bahan kumbahan ataupun akan memberikan kita bahan untuk keperluan badan seperti tenaga, boleh membaiki tisu rosak. Kita tengok. Memudahkan pencernaan. Makanan dapat dilembutkan setelah dimasak. Makanan lebih mudah dikunyah dan dicernakan sebab makanan-makanan ni kalau dah dimasak dia akan menjadi lebih lembut. Seterusnya, membaiki rupa dan tekstur makanan. Apa maksudnya?
Okey, kalau kita tengok ikan tu mentah, selera kita nak makan. Tak selera kan? Okey, jadi kalau dah dimasak, okey, kita akan boleh mengubah rupa. Okey, contoh kita, ataupun kita masak ikan siakap 3 rasa. Okey, daripada situ tengok macam-macam. Kita ada letak sayuran, kita ada letak lada, sos dalam masakan tersebut. Jadi ia nampak lebih meriah. Jadi akan menyebabkan kita rasa berselera untuk makan. Okay. Seterusnya, apa tujuan masak? Okay, mempelbagaikan masakan. Okay, boleh dimasak dengan pelbagai cara. Kaedah untuk menghasilkan masakan yang pelbagai, menarik dan menyelerakan. Okey, macam tadi kalau kita makan makanan yang tak kita tengok macam tak menyelerakan, tak menarik, jadi kita pun tak akan rasa berselera untuk makan makanan tersebut. Jadi kalaupun kita contoh asyik makan siakap 3 rasa je, lama-lama kita akan jemu. Jadi dengan kemudian sebabkan itu kita boleh mempelbagaikan kaedah masak berbagai cara. Okay, orang sekarang ni dia kreatif. Jadi macam-macam boleh dibuat. Okay, mungkin kalau macam ikan siakap tu boleh dimasak asam pedas. Boleh dimasak, boleh dipotong filet, boleh dimasak, boleh dibakar, macam-macam. Itu kepelbagaian. Okay, boleh mempelbagaikan masakan supaya ia lebih menyelerakan. Dan akhir sekali, menambahkan rasa makanan. Okey, makanan yang dimasak akan bertindak balas dengan haba dan menghasilkan bau dan rasa yang sedap bila ditambah perisa. Apa contoh perisa? Okey, garam, cukup rasa, ajinomoto, gula, cili, sos. Itu ialah contoh-contoh perasa yang boleh menambahkan rasa makanan. Okey. Itu ialah tujuan memasak. Okey, dan lagi satu dalam tajuk ini. Okey, cikgu akan terangkan bagaimana cara haba dipindahkan. Maksudnya dengan memasak tadi, maksudnya memerlukan haba. Tadi cikgu terangkan. Okey, jadi ada 3 cara bagaimana haba dipindahkan. Okey, yang pertama, pengaliran ataupun conduction. Okey. Haba dialihkan melalui media yang boleh mengalihkan haba seperti bahan dari logam. Contohnya besi, aluminium, kuprum dan sebagainya. Kita tengok contoh gambar. Okey, ni memasak dengan menggunakan apa? Dapur gas. Okey, daripada mana dapat haba tu? Daripada api yang kita hidupkan. Okey, menggunakan apa? Menggunakan kuali. Sekarang ni macam-macam jenis kuali. Okey, seterusnya. Perolakan. Okey, haba dialihkan melalui media gas atau cecair. Haba dialihkan secara mekanikal seperti pemanasan kipas. Okey, tengok contoh. Apa contohnya? Okey, ini ialah oven. Ingat Okey, dengan menggunakan oven, kita juga boleh memasak makanan. Okey, dan yang terakhir ialah pancaran radiasi. Okey, haba dialihkan melalui gelombang haba, gelombang mikro atau cahaya. Okey, cuba tengok betul. Okey, ini apa dia? Ini ialah contoh menggunakan apa? Ketuhar gelombang mikro ataupun kita panggil microwave. Tapi kalau macam kebanyakan kita menggunakan yang pertama iaitu pengaliran. Okey, melalui apa tadi? Melalui dapur gas. Setiap rumah pasti ada dapur gas. Okey, itu ialah yang utama. Okey, bagaimana cara memasak tradisional? Kalau dulu kita tidak menggunakan dapur gas, tapi kita menggunakan kayu api. Tapi kalau sekarang semuanya lebih mudah. Okey. Okey, ini sahaja untuk pelajaran pada minggu ini. Cikgu berharap
murid-murid boleh memahami. Jadi tugasan pada hari ini ialah untuk menyalin nota. Lepas ini saya akan memberi nota yang perlu disalin oleh murid-murid. Okey, pembelajaran akan disambung pada minggu hadapan. Sekian, terima kasih.